Assalamualaikum, nama saya Siti Hazlina binti Abdul Kudus. Saya dan kumpulan saya akan membentangkan perbincangan mengenai topik media sosial dan remaja wadah alaf baru. Ini adalah ahli kumpulan saya. Kami terdiri daripada 5 orang dari kelas NCS 2484B2. Okey, apa itu media sosial dan remaja wadah alaf baru? Okay, baiklah, sebelum itu kita mestilah tahu apa itu remaja, media dan sosial. Pertama sekali ialah remaja. Remaja berusia antara 13 hingga 21 tahun. Ia merupakan peralihan antara zaman kanak-kanak dengan zaman dewasa yang banyak melibatkan perubahan biologi, psikologi, sosial dan ekonomi serta tahap kematangan mereka. Ia juga satu tempoh hidup di mana banyak berlaku perkembangan dari segi fizikal, emosi serta kognitif di mana mereka mula berminat untuk berinteraksi, bersosial ataupun berhubung dengan rakan sebaya maupun masyarakat sekeliling. Namun dengan masa dan keadaan sekarang, mereka akan menghadapi lebih banyak cabaran dalam membentuk atau mengekalkan hubungan interpersonal yang rapat ataupun bermakna buat mereka. Seterusnya ialah sosial. Sosial mempunyai pelbagai definisi ataupun istilah. Namun secara umum, ia adalah ciri interaksi satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain untuk kewujudan bersama mereka. Tak kira sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Menurut Kamus Dewan Bahasa, sosial adalah perihal kemasyarakatan dan pergaulan. Media atau medium pula biasanya digunakan untuk melambangkan satu bahagian aliran komunikasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sebagai alat komunikasi massa yang utama. Menurut Kamus Dewan Bahasa, media adalah alat perantara komunikasi atau perhubungan. Okey, baiklah. Setelah kita kenal pasti apa itu media, apa itu sosial, apa itu remaja, kita kena faham apa itu media sosial. Media sosial adalah satu kumpulan aplikasi yang berasaskan internet. Ia berkembang atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0. Media sosial melibatkan aktiviti yang menyatupadukan teknologi, interaksi sosial dan penciptaan kandungan, microblog dan banyak lagi. Berbagai akses terhadap informasi dan hiburan boleh didapati dari berbagai sudut internet. Antara aplikasi yang popular di kalangan remaja ialah Twitter, Instagram, TikTok serta Facebook. Baiklah, sekarang kita nak faham apa kaitan media sosial dengan remaja wadah alaf baru. Okay, pertama sekali kita kena sedar bahawa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah cara interaksi individu dengan individu yang lain, termasuk golongan remaja. Okay, ia telah melahirkan satu generasi yang diasuh ataupun dibesarkan dengan pengaruh media digital yang berwatak desolasi seperti menyendiri dan kurang interaktif di mana ia efektif untuk tubuh dan mental yang sihat bagi seseorang itu. Perubahan yang paling ketara yang kita boleh nampak bila pada zaman dulu kadar penggunaan talian mereka adalah sangat berbeza dengan zaman sekarang. Golongan remaja sekurang-kurangnya 95% telah memiliki telefon pintar setiap satu dan hampir kadar penggunaan talian mereka adalah lebih daripada 10 jam. Ini disebabkan telefon pintar telah menjadi elemen kehidupan remaja. Namun, pandangan atau tanggapan masyarakat terhadap media sosial tidaklah seburuk yang disangkakan. Media sosial mempunyai kelebihan dan keburukannya juga. Ini akan dijelaskan dengan lebih lanjut oleh sahabat saya. Kesimpulannya, adakah perkembangan teknologi selaras dengan perkembangan etika seseorang remaja itu? Bagi saya, semakin maju teknologi, semakin majulah seseorang itu sepatutnya. Dari segi keyakinan, produktiviti, ilmu, sekaligus membawa kepada akhlak yang lebih baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad Afiq Mukhlis bin Syah Hussein, bernombor kad pelajar 2021113003. Baiklah, kita akan teruskan dengan subtopik kita yang kedua, iaitu isu permasalahan. Baiklah, isu permasalahan.
Media sosial merupakan suatu medium terkini yang sering digunakan pakai oleh semua golongan, tidak kira yang muda ataupun yang sudah tua. Hal ini kerana disebabkan oleh perkembangan dunia teknologi yang semakin meluas sehingga mampu membentuk kemajuan sesebuah negara dan diri sendiri dengan lebih jauh. Setiap golongan masyarakat, tidak kira yang muda ataupun yang berumur, pastinya memiliki limitasi dan tujuan dalam penggunaan media sosial dengan tersendiri. Penggunaan media sosial ini sememangnya memberi pelbagai impak, sama ada yang baik ataupun yang buruk. Antara hal yang harus dibincangkan dan diketengahkan terhadap penggunaan media sosial adalah berkaitan tentang isu-isu permasalahan khususnya dalam kalangan remaja. Hal ini kerana golongan remaja adalah golongan yang paling ramai menggunakan medium ini sehingga mampu memonopoli dunia dengan hanya mengawalnya di hujung jari sahaja. Antara isu permasalahannya adalah yang pertama, remaja terlalu terpengaruh dengan hidup gaya media sosial. Yang kedua adalah sikap remaja yang kian hari berubah dan seterusnya, isu-isu pengguna setia dalam segala urusan. Baik, kita pergi isi yang pertama. Golongan remaja seringkali terpengaruh dan terikut-ikut dengan gaya hidup kini dari media sosial. Hal ini merupakan satu isu permasalahan yang cukup ketara dalam kalangan mereka. Buya Hamka pernah berkata, "Hairan melihat setiap hari orang menyisir rambutnya tetapi tidak pernah menyisir otaknya, memperkemaskan dadanya tetapi tidak pernah menyucikan hatinya, menggosok kasutnya tetapi bukan pada akalnya." Buya Hamka. Golongan remaja sentiasa mengikuti perkembangan terkini dari dunia sebelah demi meraih keseronokan, kepuasan dan perhatian semata-mata serta menagih populariti. Namun, mereka seringkali tidak berfikir akan kesan buruk dan permasalahan yang akan berlaku pada diri mereka. Mereka akan mudah menjadi lalai, alpa dan lupa daratan sehingga bakal mencetuskan budaya yang dan gaya hidup yang kurang sihat. Media sosial sentiasa memberikan informasi yang terkini dari pelbagai sudut dan aspek. Remaja merupakan golongan muda yang mudah sangat-sangat terikut dengan perkara yang mendatangkan trendy. Akhirnya akan membawa kemudaratan dan permasalahan yang lebih dahsyat jika perkara ini di luar kawalan dan perhatian kita. Mereka seharusnya menggunakan medium ini, iaitu media sosial, dengan mewujudkan gaya hidup yang sihat dan memberi manfaat yang berguna untuk semua golongan masyarakat kita. Baiklah, seterusnya isi yang kedua. Sikap dan perilaku remaja mudah berubah dari segi keruntuhan akhlak dan nilai moral. Bak kata berpatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Didikan remaja ini harus dibentuk dari awal pembesarannya sebelum mereka membuat segala tindakan di luar kawalan mereka. Jika kita lihat pada hari ini, kebanyakan remaja yang terjatuh ke kancah keburukan ini dan kebinasaan ini selalunya yang suka meniru dan mengikut golongan terkenal di dalam media sosial sehingga tidak menapis mana yang baik dan mana yang buruk. Sebagai contoh, remaja belasan tahun sudah mula menjinak-jinak dalam dunia merokok, vape ataupun tidak menghormati orang tuanya serta mewujudkan isu baru iaitu bully cyber yang lebih meluas sehingga menjadikan mereka terjatuh ke kancah kemudaratan ini. Hal ini telah terbukti kerana peratusan negara Malaysia yang mempunyai permasalahan sebegini sangat meningkat. Segala permasalahan ini telah dikaji dan dirungkai, iaitu media sosial merupakan tempat yang pertama pengaruh ini terjadi sehingga membawa kesan kepada keruntuhan akhlak di dalam sikap golongan remaja ini. Jika sikap beremaja ini berterusan, golongan muda akan mudah hanyut dan membawa kecelakaan serta kekacauan kepada negara kita dan masyarakat sekeliling. Jadinya, golongan remaja harus mengawal penggunaan media sosial ini dengan sebaiknya seperti menghadkan limitasi diri mereka supaya mereka tidak mudah hanyut sehingga menjatuhkan akhlak dan nilai moral mereka. Baiklah, seterusnya kita pergi isi yang ketiga.
iaitu isu pengguna setia media sosial dalam kalangan remaja, menjadikan media sosial ini sebagai medium yang pertama dalam segala urusan. Isu topik ini sangat menjadi hangat sehingga kini dibicarakan dalam segala medium. Jikalau kita merungkai definisi keadilan atau kata akarnya, adil membawa maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya yang betul. Kini, golongan remaja seringkali meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Ini bermakna mereka tidak adil pada diri sendiri dalam menggunakan media sosial kerana menganggapnya sebagai satu medium yang pertama dalam segala urusan. Hal ini sangat bercanggah dengan norma manusia yang normal. Sebagai contoh, remaja yang menghadapi masalah sentiasa meluahkan perasaannya di dalam media sosial sehingga mencetuskan propaganda dan kontroversi yang kurang sihat. Hal ini sangat tidak bagus dan kurang sesuai kerana menjadikan media sosial sebagai tempat yang pertama dalam meluahkan segala perasaan sehingga beranggapan untuk meredakan emosi diri mereka sahaja. Mereka yang terlalu taksub dan setia dalam menggunakan media sosial ini akan sentiasa berkongsi segala pengisian hidup sehingga tidak menapis mana satu yang perlu atau tidak perlu. Hal ini akan mewujudkan permasalahan kepada remaja kerana segala yang kurang baik mudah tersebar atau viral sehingga memalukan diri sendiri. Jelasnya, isu pengguna setia media sosial ini seharusnya berpada-pada dan bijak dalam menggunakannya sebelum ia membawa padah yang lebih dahsyat. Assalamualaikum Ustaz, saya Salma Norai binti Suhaili yang memegang kad pelajar 2021, 19 dan 345. Saya akan menerangkan tentang objektif kajian dan juga perbincangan kajian. Jadi, perkara pertama yang akan saya kongsikan adalah tentang objektif kajian. Di dalam objektif kajian ini terdapat 4 perkara yang akan saya tekankan, iaitu kebaikan media sosial kepada para remaja, keburukan media sosial kepada para remaja, hukum menggunakan media sosial dan akhirnya adalah adab-adab dalam penggunaan media sosial oleh para remaja. Jadi, adakah kebaikan media sosial kepada para remaja? Ya, ada. Seperti kita ketahui, kebaikannya adalah mudahnya kita untuk berkongsi maklumat antara satu sama lain. Jadi jika terdapat kebaikan, pasti ada keburukannya. Jadi keburukan media sosial kepada para remaja yang kita ketahui ialah ianya boleh meruntuhkan akhlak mereka. Bagaimana? Nah, selanjutnya saya akan terangkan di bahagian perbincangan. Jadi apakah hukum menggunakan media sosial ini? Adakah ianya haram, sunat, wajib? Jadi apakah ada adab dalam penggunaan media sosial oleh para remaja? Seperti yang kita ketahui, adab-adab yang perlu kita tekankan dalam penggunaan media sosial adalah perlunya kita menjaga lisan. Bagaimana kita menjaga lisan dalam penggunaan media sosial? Apakah kebaikan, apakah keburukan, dan apakah hukum? Selanjutnya saya akan terangkan di bahagian perbincangan. Jadi saya akan teruskan dengan bahagian perbincangan di mana yang pertama sekali saya akan terangkan tentang kebaikan media sosial kepada para remaja. Jadi pertamanya adalah perkongsian maklumat yang mudah di mana seperti gambar tertera, terdapat banyak media sosial seperti Facebook, SMS, Instagram dan sebagainya. Jadi maklumat apakah yang hendak dikongsikan oleh para remaja? Contohnya perkabaran tentang kerja sekolah, tentang kesihatan mereka, tentang perkara yang mereka minat kepada rakan-rakan mereka. Jadi jika kita lihat pada zaman dahulu, perkongsian maklumat itu adalah sesuatu perkara yang sangat susah untuk dilakukan dan ianya ambil masa yang agak lama kerana orang pada zaman dahulu mereka hanya berkongsi maklumat menggunakan surat kerana pada waktu itu teknologi belum dimajukan. Seterusnya mudahnya untuk mereka mencari kenalan baharu.
Sebelum adanya media sosial, para remaja mencari kenalan ataupun mencari kawan sama ada di sekolah ataupun di persekitaran rumah mereka. Tetapi dengan adanya media sosial pada zaman sekarang, para seperti Instagram, YouTube dan sebagainya, para remaja dapat menambah kenalan mereka. Sama ada dari segi luar negara ataupun dari dalam negara. Jika dari dalam negara, boleh jadi rakan mereka itu dari negeri yang lain. Tetapi jika mereka berkawan dengan orang yang dari luar negara, mereka bukan sahaja dapat mengetahui keberayaan dari negeri luar, tetapi mereka juga dapat mengukuhkan lagi kemahiran berkomunikasi mereka. Akhir sekali adalah media sosial sebagai sumber ilmu, di mana contohnya YouTube. YouTube ini bukan sahaja platform hiburan semata-mata, tetapi dia juga boleh menjadi platform pendidikan. Seperti contoh seorang para remaja ataupun pelajar, mereka mendapat latihan daripada guru mereka dan akan tetapi mereka tak faham akan soalan yang diberikan. Jadi mereka boleh membuat rujukan di YouTube dengan menonton video-video yang dikongsikan oleh para pengajar yang lain. Di YouTube ini juga terdapat banyak ilmu yang dikongsikan, bukan sahaja ilmu tentang UPSR, PT3, SPM, tetapi terdapat juga ilmu agama yang dikongsikan. Jadi dengan adanya media sosial pada zaman sekarang, ilmu agama itu bukan sahaja boleh didapati dengan berada di masjid semata-mata, tetapi ianya boleh didengari di bila-bila sahaja. Jadi demikianlah kebaikan media sosial kepada para remaja. Jadi seterusnya, saya akan terangkan tentang keburukan media sosial kepada para remaja. Yang pertamanya adalah boleh menyebabkan keruntuhan akhlak. Ini boleh jadi disebabkan oleh para remaja itu menonton video-video keganasan ataupun video-video yang menggunakan kata-kata yang kasar ataupun kata-kata yang tak elok didengari. Jadi para remaja ini adalah orang yang mudah terpengaruh. Jadi jika mereka menonton video-video yang sebegitu, boleh jadi mereka akan menggunakan ataupun mereka akan mengikuti video itu di aktiviti harian mereka hingga menyebabkan mereka menggunakan kata-kata itu dengan ibu bapa mereka tanpa mereka sedari, yang mana jika perkara itu dilakukan pada setiap hari, ini boleh menyebabkan keruntuhan akhlak mereka. Seterusnya, keburukan media sosial kepada para remaja ialah boleh menyebabkan berlaku pemaziran waktu. Contohnya aplikasi TikTok. Aplikasi TikTok ini banyak digunakan oleh para remaja zaman sekarang. Biasaan orang yang menggunakan aplikasi TikTok ini, mereka akan asyik menonton video-video yang dikongsikan oleh pengguna yang lain. Jadi para remaja ini adalah orang yang masih bersekolah. Jadi jika mereka asyik menonton ataupun bermain dengan aplikasi TikTok, ini akan menyebabkan mereka lupa untuk melakukan tugasan yang diberikan oleh guru mereka. Mereka lupa untuk melakukan ulang kaji dan yang lebih teruk, yang menyebabkan mereka lupa untuk menunaikan kewajipan mereka sebagai seorang Muslim. Lain sekali, ianya boleh menyebabkan masalah mental. Banyak pengguna media sosial dari kalangan remaja yang mengalami masalah depresi ataupun tertekan. Ini kerana mereka asyik membandingkan diri mereka dengan pengguna yang lain, di mana pengguna yang lain mungkin tidak gemuk ataupun tidak mempunyai masalah kulit berjerawat seperti mereka. Jadi mereka merasakan diri mereka itu kelihatan bodoh. Apabila mereka asyik membandingkan diri mereka dengan orang lain, ini akan menyebabkan mereka berasa tertekan ataupun mengalami masalah depresi. Jadi demikianlah keburukan media sosial kepada para remaja. Seterusnya, hukum menggunakan media sosial. Jika kita menggunakan media sosial untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik seperti mengumpat, menipu orang lain, ini akan berubah menjadi haram. Tetapi jika kita menggunakan media sosial untuk mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara saudara mara, ianya akan menjadi wajib. Tetapi tanpa kita sedari, ianya juga akan berubah menjadi sunat jika kita menggunakan media sosial ini sebagai platform untuk berdakwah. Jadi dakwah ini bukanlah sahaja
boleh dilakukan oleh ustaz-ustazah, tetapi kita sebagai seorang Islam hendaklah melakukan dakwah antara satu sama lain. Ini kerana kita memegang pada amar ma'ruf nahi munkar. Jadi seperti yang tertera di slide ini di mana surah An-Nahl ayat 125, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Jadi, untuk berdakwah ini kita tidak perlu menunggu diri kita untuk menjadi baik, tetapi kita perlulah melakukan dakwah daripada sekarang. Jadi, hukum menggunakan media sosial terdapat 3, iaitu haram, sunat dan wajib. Akhir sekali saya akan terangkan tentang adab menggunakan media sosial. Yang pertamanya adalah menjaga lisan. Jari jemari yang menaip itu adalah umpama lidah ataupun mulut yang berkata-kata. Jadi kita perlulah menjaga lisan ataupun perkara yang hendak kita katakan supaya ianya tidaklah membuat orang lain berasa sakit hati. Seterusnya kita perlulah menjaga penampilan yang menunjukkan kita ini adalah sebagai seorang Muslim. Jadi seorang remaja itu adalah seseorang yang sudah akil balik. Jadi mereka perlulah menutup aurat seperti syariat Islam. Jadi sebagai seorang remaja perempuan, mereka perlulah memakai sarung tangan ataupun hand sock jika mereka keluar daripada rumah dan memakai stokin. Dan janganlah asyik kita nak mengikuti budaya-budaya memakai tudung yang hanya menutup leher saja, tetapi kita perlulah memakai tudung di mana perlulah melepasi paras bahu dan juga perlulah labuh hingga menutupi paras dada. Jadi akhir sekali mereka perlulah berkongsi berita yang benar sahaja. Jadi remaja ini perlulah berkongsi berita yang benar. Jika mereka berkongsi berita yang tidak benar, ini boleh menyebabkan kesalahfahaman antara satu sama lain ataupun boleh menyebabkan terputusnya hubungan silaturahim satu sama lain. Jadi demikianlah adab-adab dalam menggunakan media sosial oleh para remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Azhara binti Azhar akan menerangkan cadangan dan aplikasi penyelesaian. Terdapat 4 tajuk kecil di bawah tajuk cadangan dan aplikasi penyelesaian. Yang pertama, isu atau pengisian. Dari beberapa cadangan yang telah kami kemukakan, kami telah bersepakat untuk memilih mengadakan satu program kesedaran. Program kesedaran ini dapat memberi lebih pendekatan kepada remaja mengenai isu media sosial yang berlaku pada masa kini. Program ini akan dinamakan Mengawal atau Dikawal Media Sosial. Hal ini kerana remaja pada masa sekarang lebih terdedah dengan penggunaan media sosial dalam kehidupan seharian mereka. Jadi, melalui program ini, kita akan dapat tahu adakah remaja itu sendiri mengawal media sosial ataupun mereka yang dikawal oleh media sosial. Sasaran untuk program kesedaran ini adalah mahasiswa-mahasiswa universiti dan juga pelajar sekolah dalam lingkungan umur remaja iaitu dari 13 hingga 21 tahun. Untuk kreativiti, program kesedaran ini akan dilaksanakan sebanyak 2 atau 3 kali dalam masa setahun bagi memastikan info-info penting mengenai media sosial dapat dititikberatkan kepada mahasiswa-mahasiswa dan juga pelajar-pelajar dari semasa ke semasa. Tujuan program kesedaran ini adalah memberikan peringatan yang lebih mendalam kepada mahasiswa dan juga pelajar mengenai isu media sosial yang berlaku di sekeliling kita yang semakin meningkat setiap hari agar mereka sentiasa cakna mengenai bahayanya isu ini. Antara aktiviti sampingan yang akan dianjurkan dari program kesedaran ini adalah mengadakan sesi temu bual bersama mahasiswa dan pelajar, mengedarkan bahan bacaan yang berkaitan, menghasilkan poster dan juga menghasilkan video mengenai media sosial dan membuat naik ke dalam WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram dan mana-mana platform yang lain agar
semua mendapat manfaat dan mesej yang ingin disampaikan. Bagi maklum balas, kami akan mendapatkan pandangan dari mahasiswa dan juga pelajar melalui program kesedaran ini. Pada setiap akhir sesi program, kami akan mengedarkan satu borang soal selidik untuk mendapatkan respon daripada pelajar dan juga mahasiswa untuk memastikan program kesedaran ini dapat dianjurkan dengan lebih baik pada masa hadapan. Selain itu, kami juga akan mengadakan satu kajian dengan penghasilan survei secara atas talian menggunakan Google Form yang akan dihebahkan melalui WhatsApp, Telegram, Facebook dan sebagainya. Survei ini dapat dijadikan rujukan kepada kami untuk mengetahui masalah media sosial yang sedang berlaku sekarang, langkah-langkah untuk mengatasi isu media sosial dan mendapatkan pendapat dari orang ramai terhadap isu media sosial yang semakin membimbangkan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Wahidah binti Zahri. Saya akan membentangkan mengenai rumusan daripada kajian yang telah kami lakukan. Secara keseluruhannya, penggunaan media sosial ini sudah tidak asing lagi dalam kalangan para remaja. Sehingga kan ada sebahagian daripada mereka telah menjadikan ia sebagai satu rutin harian. Tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan media sosial mempunyai banyak kebaikan dan manfaat yang boleh kita perolehi, tetapi ia juga mempunyai satu sisi di mana akan berlakunya keburukan sekiranya pengguna menyalahgunakan platform media sosial ini. Penglibatan ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam membantu, membimbing dan menasihati para remaja untuk lebih beradab dan beretika semasa menggunakan platform media sosial. Hal ini kerana ibu bapa adalah tunjang utama dalam membentuk kepribadian mereka. Di samping itu, membantu mereka supaya tidak terlalu taksub dengan menghadkan penglibatan mereka dalam media sosial. Oleh itu, para remaja seharusnya berfikir panjang dan bijak dalam mengaturkan penggunaan media sosial untuk mengelakkan diri daripada melakukan perkara yang boleh meruntuhkan akhlak dan adab semasa menggunakan media sosial. Dengan membataskan perkongsian maklumat yang peribadi dan sensitif dari disebarkan di laman media sosial. Berdasarkan hadis dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Anshari Al-Badri, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang dapat menunjukkan suatu kebaikan, kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya. Hadis riwayat Muslim. Akhir kata, hargailah masa yang kita miliki dengan melakukan perkara yang berfaedah, yang boleh membantu diri menjadi insan yang berjaya. Dan gunakanlah sebaik-baiknya kemudahan media sosial supaya kita tidak menyesal di kemudian hari.